take it away. Assalamualaikum, selamat bertemu kembali dan selamat datang ke MPL MY Season ke-7 ditaja rasmi oleh Digital Telco Rasmi Yudu, rakan isukan TikTok dan dikuasai oleh Monton. Anda bersama-sama dengan saya, Uncle Cikano, dan saya ditemani oleh Sid. Ya, sebelum tu Uncle, saya ada satu pantun tu awak. Ya, silakan. Pergi ke kedai membeli sayur. Terima kasih Uncle. Annyeong sayo. Annyeong. Alright. Bercakap tentang kita punya official partner ataupun kita digital telco kita Yudu. Paling best sekali, anda boleh dapat 5 gig data saya percuma apabila anda tukar kepada Yudu. Anda tukar je. Sekarang ni anda tukar pakai telco lain. Okey. Pergi ke Yudu, anda dapat 5 gig. Macam tu je. Macam tu je. Siapa nak bagi? Angka pun dengar yang bila kita top up extra RM3, kita akan dapat 20 GB Mobile Legends data. Yes, dan kalau scan sekarang ni anda akan dapat 100 diamond secara percuma. Dapat tak scan memang rugi. Yes. Itu je yang kena cakap. Sebab kalau di scan hari ni, kita ada lagi minggu depan, scan boleh beli ni. Chow punya tu stand. Yes, betul. Chow punya skin akan keluar dan angka dah tengok dia punya design memang apa orang kata perlu belilah. Ya, betul. Memang kena ada punya skin. Okay, so Sith, hari ni kita akan cast Todak lawan Geek Fam. Mungkin akan jadi satu game penutup yang paling menarik setakat ni. Ya, betul. Yes. Dan mungkin ada sesuatu yang akan cakap oleh Uncle. Tapi sebelum tu kita akan melihat kemasukan pemain-pemain yang akan bertanding antara pasukan Todak dan juga Geek Fam. Team Todak. Geek Fam. Todak and Geek Fam. Tengok muka player semua serius dan angka rasa ni memang akan jadi satu perlawanan yang sangat-sangat sengit antara diorang lah. Dan kita lihat bagaimana mereka memang sangat-sangat sudah bersedia kerana mereka dah menunggu daripada pagi. Iya, untuk bertemu antara satu sama lain, bak kata Mamba. Kira ada rivalry punya intense antara kedua pasukan. Diorang punya history go way back daripada betul. season 4 apa semua kan. So kita dah tahu kebolehan kedua-dua pemain dan sekarang kita akan nak lihat 4 orang yang paling penting dekat MPL. Kita ada Marshall kita sekarang ni. Yep, dan tanpa mereka ni Uncle, sebab orang sih tengok ada pemain dan juga caster dan mungkin dengan production, tetapi ini adalah antara orang yang penting yang akan memastikan perjalanan kita sepanjang perjalanan ni semakin lama semakin lancar. Yes, kita ada Muhammad Fidaw sebagai Tournament Marshal, Draco Po sebagai Head of League Ops, Melina Lai sebagai Head Marshal dan Joel Chu sebagai Tournament Marshal. Ya, memang kita terhutang budi lah dengan mereka. Tanpa diorang ni kita punya MPL tak smooth lah. Betul. Dia ibarat macam makan nasi, Okay. tak ada kicap. Ui, favourite tu. Kan? Kalau tak ada memang berontak. Berontak. Ya, Confirm. betul. Alright, tapi kita dah lihat player yang masuk ke dalam. Kita dah lihat Marshall masuk dalam. Korang pun dah lihat kita orang. Jadi mungkin semua sebenarnya sekarang memang tak sabar-sabar nak melihat macam manakah pertembungan ni. Adakah kita akan melihat 2-1? Uncle rasa ya memang akan menjadi 2-1 sebab Uncle yakin yang kedua-dua pasukan akan beri yang terbaik. Diorang akan all out, and especially untuk Geek Fam. Diorang nak secure upper bracket. So perlawanan ini sangat-sangat penting untuk pasukan Geek Fam. Aside from Todak yang mana diorang dah secure diorang punya
upper bracket. Ya, dan sebab saya boleh katakan dua-dua pasukan ni boleh katakan sama kuat. Dia ibarat macam 2 kali 5 5 kali 2. 5 kali 2. Dia macam dua-dua ni mempunyai kekuatan masing-masing. Ya, Kita tahu pasukan Todak pernah menang. Geek Fam juga pernah menang. Dan kalau anda share seperti yang dikatakan pada bahagian Quickie, kasta-kasta sebelum ni, share. Sebab kalau 1,000 anda akan dapat hadiah yang lumayan. Kalau 2,000, kalau 5,000, Kita dah lepas 2,000. Sekarang kita nak kejar 5,000 punya milestone. So jangan lupa untuk tolong share the stream dengan #RiseUp. Yep. Sebab penat nak kejar bulan puasa kan. Tapi sebab jadi anda tak perlu kejar. Apa yang korang kena buat, just tekan butang share. Yep. Dekat dalam Facebook korang kan banyak group. Senang je. Spam. Seorang share 2 pun dah cukup dah. Tak boleh, tak cukup. Kita ada Dia 10,000 kena viewers. at least 12. Wow. Untuk dapat 5,000. Sebab kalau lagi banyak share, kita tak tahu, mungkin sesuatu yang lagi menarik mungkin akan bagikan kepada anda-anda yang sangat-sangat setia dengan kita sebenarnya. Ya, Daripada minggu pertama kita dah masuk minggu ke-7, hampir masuk ke dalam playoff. Jadi memang inilah cara kami untuk mengucapkan terima kasih dengan memberikan sesuatu, tetapi anda kena melakukan share. Betul tu. So sekarang kita tengok Panda, ya, dia punya win rate 61%, total appearance 18 kali dengan total KDA 60, 30, 82. Dia bertukar-tukar daripada side pergi ke core and then pergi ke side semula, and then kita tengok average damage per minute 2,710, average goal per minute 716, and then kill participation 64%, which is sangat tinggi sebenarnya. Yep. Seorang core tukar kepada side lane, tukar kepada core macam tu. Ya, sebab tu kalau kita lihat dekat statistik ni, Panda ni boleh dikategorikan sebagai flex. Dia bukan flex dengan dia punya kemewahan, tak. Tapi dia sangat-sangat fleksibel. Ya, kita tengok dia punya hero pick rate. Granger 22%, Harith 11%, and then Benedetta 11%. So kita dah sedikit sebanyak kita dapat nampak dia punya capability menggunakan hero, dan hero pool dia pun agak besar sebenarnya. Ya, Granger dia 25%, tapi tuan penasihat 25%. Itu sudah semestinya. Ya, tapi dengan 61 win rate, 61% win rate, boleh dikatakan lebih daripada separuh sebenarnya dah sudah cukup memadai untuk beliau kekal di dalam line up utama pasukan Todak. Pasukan Geek Fam. Jangan salah pasukan. At least saya tak cakap Todak. Okey, so sekarang kita terus masuk ke dalam fasa pick and ban untuk pasukan Todak dan juga Geek Fam. Todak di pasukan biru dan juga Geek Fam di pasukan merah. So, Uncle, sejujurnya Uncle berpendapat yang bila berada di pasukan merah, dia akan dapat lebih banyak advantage sebab dia dapat 2 pick Early game pick. Ya. Tapi sebab itu bergantung. Sebab kalau kita lihat, kedua-dua side ni mempunyai pro and cons. Kalau side biru, at least dia dapat first pick. At least dia boleh secure hero yang paling OP dalam meta. Yeah, but that one provided kalau dia punya banning heroes is acceptable lah. Ya, betul. Exactly. Tapi sebab bila merah, seperti yang Uncle cakap tadi, dia dapat 2 pick. Satu, dia boleh pilih hero yang dia familiar. Satu lagi, dia boleh pilih hero yang untuk counter. Jadi sebenarnya dua-dua ada pro and cons. Ya, betul. So sekarang ni kita tengok first ban dilakukan oleh pasukan Todak. Mereka mengeluarkan Chow dan Geek Fam mengeluarkan Benedetta. Chow buat masa ni yang rasa masih lagi antara hero-hero yang annoying, ya. Dia ada banyak crowd control, dia boleh immune crowd control, and then dia boleh pick off mana-mana hero dengan sangat-sangat mudah. So dengan tiadanya Chow dalam line up, ia akan memudahkan lagi team fight dan juga laning phase untuk pasukan tersebut. Ya, betul. Sebab kita dapat tahu Chow ni dekat mana-mana season nerf lah dia, buff lah dia, mesti sentiasa relevan dalam banyak meta. Sebab kita pun pernah dengar masa segmen Quickie kita cakap banyak pengguna-pengguna kat Malaysia ni memang sangat-sangat menggemari menggunakan Chow. Ya, especially Zon. Betul. Bila dia guna Chow sebagai tank, dia tak takut mati. Dia tahu, dia very calculative on damage yang dia boleh receive, dan dia tahu dia boleh lari keluar daripada situasi yang berbahaya. And then sekarang ni, wow, Todak mengeluarkan Eve, yang mana kita tahu Moon sebenarnya adalah user Eve. Ya, it's a good banning sebenarnya, sebab kita dapat lihat sekarang pasukan Geek Fam mereka membawa masuk Dominus. Dominus semalam, walaupun tersalah pilih hero. Salah pilih hero. Dia dah masuk Gashen, tapi dia masuk Kadita. Wow. Jadi benda tu macam tak ada masalah. Apa-apa hero je kau buat tersalah lah. Tapi kan ni fun fact lah. Alright. Dominus dengan Moon, diorang bersaudara. So Angka rasa ni mungkin
dulu aku king of match. Sekarang kenapa Moon? Aku nak rampas balik. Ya, maksud dia mereka akan beraya bersama lah. PKP tak boleh. Mungkin masa playoff nanti. Mungkin. Ya, dan kita lihat apa yang dilakukan oleh pasukan Geek Fam mengeluarkan Paquito, hero kedua yang di banning keluar. Kita tahu Ciku pengguna Paquito yang boleh dikatakan bak kata mambah. Ya, betul tu. And then Paquito ni dia pun memang agak annoying, dan dia sangat-sangat kuat bila dia dah capai level 4, yang mana dia punya knock up strike boleh dikeluarkan 2 ataupun 3 kali kalau kita betul-betul pandai gunakan dia punya combo. So dari segi laning phase, yes, Paquito boleh dominate early seawal level 4. Ya, betul tu. Dan kalau kita lihat sekarang ni, untuk beginning yang ketiga, baru kedua pasukan, terutamanya Todak, melakukan hero yang lebih fokus kepada support. Dua hero pertama mereka fokus kepada damage. Yep. Apakah ini mungkin akan beri sedikit hint kepada pemain-pemain Geek Fam juga pasukan Todak untuk apakah yang mereka bakal masukkan ke dalam game pertama ini? Kerana kalau kita lihat sekarang, kita main dengan best of 3 Uncle. Yes, betul. Jadi game pertama antara game yang paling penting. Yes, kita tahu game yang ketiga kalau masuk tiebreaker, game ketiga game paling penting. Tapi untuk permulaan, game pertama ni game yang sangat-sangat penting kerana di sini akan melihatkan atau menunjukkan bagaimana momentum mereka dan bagaimana mereka bersedia dari segi fizikal dan juga mental untuk berhadapan game kedua. Ya, betul. Agak falsafah. Sebab bila tewas game pertama, kita perlu stress lebih lagi, especially on kita punya creativity untuk draft for the next game, and then dia punya pressure sangat-sangat tinggi sebab bila kalau kita kalah ni, kita kalah terus. So it's good to have the first win on the first match. So Matilda dikeluarkan, Selena dikeluarkan, dua hero support yang ada damage yang besar daripada early game. And then Matilda, dia punya capability untuk open map, untuk zoning, dia punya pressure dengan dia punya soul bloom, damage sangat-sangat besar. So memang sewajarnya dikeluarkan. Ya, betul tu apa dikatakan oleh Uncle. Dan kita lihat sekarang pemilihan hero yang pertama oleh pasukan Todak, mereka membawa masuk Johet. Ini menunjukkan, kan kalau kita lihat tadi pun Uncle ada cakap pengeluaran hero support seperti Matilda dan juga Selena, masih ada lagi dua hero support yang boleh dikatakan sangat-sangat relevan, iaitu Angela dan juga Rafaela yang masih lagi terbuka, Uncle. Ya, betul tu. Dan wow, Geek Fam mengambil Granger dan Uranus terlebih. Diorang secure dia punya jungler hero terlebih dahulu. So masih lagi Angela dan juga Rafaela terbuka, yang mana mungkin takkan diambil kedua-duanya sekali oleh pasukan Todak sebab diorang dah ada Johet, dan Johet ni mungkin akan digunakan sebagai tank. So kemungkinan antara Rafa atau Angela akan diambil di sini, dan Todak boleh saja secure diorang punya side lane. Ya, betul. Dan pick yang ketiga. Ya, betul. Dan sebenarnya penonton-penonton di rumah biasanya akan menjangkakan game sebenarnya bermula masa Lane of Dawn, tetapi sebenarnya peperangan dah bermula masa kat draft pick. Ya, betul. Sebab kalau kita lihat pasukan Todak, mereka akan memilih dua hero terakhir. Berbanding dengan pasukan Geek Fam akan memilih hero yang terakhir adalah satu. Jadi mereka tahu ada at least mereka ada satu option untuk melakukan counter. Momo sekali lagi dia bawa masuk Atlas, dan hari tu kita dah tengok Momo guna Atlas di bahagian side lane, dia menang lane. Ini yang specialnya Todak ni tau. Bagi hero apa pun diorang boleh deliver dengan sangat-sangat baik. And then wow, Digi diambil khas untuk counter semua crowd control yang ada daripada pasukan Todak. Persoalan dia, Uncle, adakah ini akan jadi meta di Gifin? Susah nak cakap sebab kita perlu tengok dulu the set of tone early game. So kalau Digi tu betul-betul overextend, dia agresif, yes, kemungkinan besar dia akan sebagai Digi feeder. Dan selagi kita tak tahu core apa yang dibawa masuk oleh pasukan Todak, Digi ni masih lagi 50-50. Ya, sebab Digi antara hero yang boleh katakan sangat-sangat hybrid. Tapi kalau kita fokus kepada banning sekarang ni, Uncle, kita dapat lihat Roger dibawa keluar. Ini menunjukkan pasukan Geek Fam tidak mahu melihat pasukan Todak menggunakan hero yang boleh katakan berhasil dengan cukup baik di fasa early game. Ya, and Alice punya ban pun sangat-sangat baik, yang mana dia orang ban terus hero sustain yang dia ada burst damage yang besar di early game, and then dia punya sustain, dia ada stun, dan dia punya flowing blood boleh saja masuk keluar daripada team fight dengan sangat-sangat mudah. And then sekarang ni nampaknya pasukan Geek Fam mengambil sedikit masa untuk melakukan ban yang terakhir untuk pasukan mereka. Agak-agak siapa yang patut di ban keluarkan sini? Macam Natalia sekarang kita dah tak nampak diusik langsung setelah patch update. Ya, Natalia terus invisible. Betul-betul dia guna dream skill, dia invisible betul. Tapi mereka telah mengeluarkan Lancelot.
So Lancelot, wow, ini mengecilkan lagi hero pool antara Ciku dan juga Formis, which is satu band yang baik. Sebab hari itu kita tengok Formis menggunakan Lancelot dengan sangat-sangat baik. Ya, Link pun dipakai juga. Cuma kali ni Lancelot dikeluarkan, so diorang nak minimize the flexibility daripada jungler Todak. Dia dan pasukan Todak telah mengeluarkan hero terakhir, iaitu Harith di dalam perlawanan. Dan kita akan terus masuk ke dalam pick phase kita yang terakhir. Kedua-dua pasukan akan memilih dua hero mereka sebelum kita melihat apakah yang akan dipilih oleh pasukan Geek Fam, kerana mereka akan memilih satu hero terlebih dahulu. Kerana kalau kita lihat Digi, sebenarnya pemilihan yang okey memandangkan pasukan Todak ada Atlas. Jadi mereka tak payah nak guna Purify. Ya, betul. So kat sini angka rasa meta 2 marksman terbuka untuk pasukan Geek Fam. Tapi Kagura dibawa masuk terus. Angka suka Kagura, dia punya yin yang overturn, dia punya burst damage sangat-sangat besar, and then dia boleh escape guna dia punya Ratio Umbrella dengan sangat-sangat mudah daripada Unstoppable Force ataupun Ejector. Wow. Wow. Alright. Tadi Lafel cakap biar aku guna Leo mod. Yes. Mungkin dorang taklah, bukan Lafel suruh korang pakai Leo mod. Dia bagi reference. Tapi dan ni angka rasa pertama kali rasanya ya, betul. digunakan dalam MPL, and then Ciku mengambil Link. Kita semua dah tahu macam mana Ciku bermain menggunakan Link, walaupun kalau di early game dia diberi pressure yang tinggi, dia akan selalu melakukan split push, dia akan muncul di top lane, di bottom lane, just untuk kucak-kacikkan rotation pasukan pihak lawan. Ya, dan nampak pasukan Todak seperti mengignorkan Rafaela dan juga Angela. Adakah pasukan Geek Fam akan melakukan perkara sama? Which is saya percaya mereka akan melakukan perkara sama kerana mereka sudah mempunyai Digi dan Claude terus saja dibawa masuk ke dalam game kita hari ini, Mr. Uncle Chicano. Ya, macam kita dah cakap tadi, diorang ada Digi, so diorang dah tak perlu takut dengan Fatal Link daripada Atlas. So meta 2 marksman terbuka untuk diorang bawa masuk, dan terus saja Panda mengambil Cloud. So dekat sini kalau kita tengok daripada segi drafting, angka rasa kemungkinan pasukan Todak akan mendapatkan sedikit kelebihan di bahagian early game. Diorang ada burst damage, diorang ada crowd control, dan mungkin akan menyukarkan sedikit rotasi untuk pasukan Geek Fam di fasa early game. Yep, dan saya pun merasakan perkara sama. Bukan sebab kita vote Todak, tapi kita based on apa yang dilakukan oleh mereka drafting. Sebab dengan kemasukan Leo mod, which is saya boleh katakan hampir 100% pasukan Geek Fam tidak menjangkakan perkara itu akan berlaku. Tak ada siapa jangka yang Leo Mod akan masuk. Betul. Marshall kita tadi pun tak menjangkakan. Jadi tak. Okey. So tanpa membuang masa, marilah terus kita masuk ke dalam perlawanan kita yang pertama di antara pasukan Todak menentang pasukan Geek Fam. Ya, dan kita lihat pada sekarang ni pasukan Todak yang akan bermain bahagian biru, sementara pasukan Geek Fam yang akan bermain di bahagian merah. Moon boleh dikatakan diharus dengan cukup besar oleh pasukan Geek Fam. Mereka cuba untuk dominate seawal yang boleh sekarang ni, Angka. Ya, betul tu. Moon kehilangan hampir separuh daripada HP dia di awal game. Lihat Dominus memberikan tekanan yang tinggi, dan kedudukan Zon cuba untuk membuka map, mencari kedudukan Link sebenarnya, tetapi Link ni nampaknya macam lebih lincah daripada yang dijangkakan. So dia tinggalkan je, dan Arts bertemu dengan Moy mungkin akan geli-geli je dekat sini. Ya, kerana kita lihat sekarang di early game, tapi Zon mengalami sikit masalah. Ini akan nampaknya Digi feeder akan dilakukan kat sini. So ini sedikit sebanyak akan mengganggu leveling up untuk pasukan Todak. Tidak. Alright, tapi kita lihat sekarang ni Uncle di bahagian atas Momo berhadapan dengan Arts. Arts walaupun nyawa dia masih lagi belum penuh, tetapi kita lihat sekarang kita fokus di bahagian di dalam pertengahan sekarang ni. Apa yang dilakukan Ciku berjaya untuk mendapatkan Digi. Ciku nampaknya berjaga-jaga dengan kedudukan Digi sebenarnya. Dominus cuba untuk mengganggu, cuba untuk menjatuhkan Ciku, tetapi tidak berkesempatan di sini kerana adanya Moy dengan ejector dia untuk mengeluarkan sesiapa saja. Ciku ditangkap nampaknya menimba dengan agak banyak Ciku. Wow, hampir-hampir terkebal. Adakah Zon akan mendapatkan kill yang pertama di sini, dan terus saja kill diberikan kepada Zon. Ya, itu mungkin adalah satu strategi yang dilakukan oleh Ciku untuk reset kembali apa yang dilakukan oleh Zon. Dan kita lihat sekarang ni terus saja berjaya dijatuhkan oleh Moon untuk mendapatkan kill yang ketiga, dan khas untuk anda semua First Blood Bounty. Anda hanya perlu redeem kod di bawah dan pergi ke m.com
www.mobilelegends.com/en/code exchange untuk mendapatkan hadiah khas untuk anda. Dan serangan terhadap Turtle telah pun dimulakan sekarang ini. Momo terperangkap namanya. Fatal Link bersorangan saja. Ciku dah pun sampai. Dan nampaknya Tempest of Blade telah pun dibuka. Ciku berjaya untuk mendapatkan Maima. Turtle berjaya didapatkan oleh pasukan Todak. Moy menjatuhkan As, tapi Dominus berjaya untuk mendapatkan revenge kill sebentar tadi. Dan kini Dominus dalam Ciku masih lagi menyerang dan terus saja berjaya untuk mendapatkan Dominus sebentar tadi. Ya, kita lihat bagaimana bantuan yang ditunjukkan oleh Moon menggunakan Meteor Shower. Walaupun sebenarnya mereka seperti merasakan damage masih sakit, tapi kerana ada 3 orang pemain daripada pasukan Todak berdekatan dengan pemain pasukan Geek Fam, itu memberikan ruang pada mereka untuk mendapatkan kill. Sekarang ni 7 berbalas 3 Uncle dengan belum lagi masuk minit yang ketiga, dan kita lihat bagaimana pasukan Todak boleh katakan berada sedikit hadapan untuk dari segi kutipan gol, dan Fomix berjaya untuk mendapatkan cracks. Meteor Shower di bahagian mid. Moon cuba untuk melakukan pertahanan. Ciku Tempest of Blade! Nampaknya wow, Dominus hampir-hampir terselamat, tapi Ciku kini dalam bahaya dan terus saja dijatuhkan oleh Zon sebentar tadi. Sekali lagi Zon terpaksa reset dia punya experience dan gol. Yep, dan nampaknya pasukan Todak mungkin akan terpaksa menukarkan sedikit siapakah damage dealer mereka kerana Ciku menghadapi sedikit masalah, tapi Fomes dalam bahaya. Panda berjaya nampaknya menggunakan Battle Mirror Image dan terus saja menyelamatkan diri. Fomes dengan Leomon, damage dia terima tadi sangat-sangat besar, tetapi bantuan dah pun tiba, jadi dia tiada masalah untuk menyelamatkan diri sebentar tadi. ya, dan pasukan Todak sekarang ni sangat-sangat memerlukan rotasi yang cukup-cukup padu. Sebab kalau kita lihat bagaimana pasukan Geek Fam, terutamanya apabila Zon menggunakan Digi, ini memberikan kelebihan yang besar. Dan kita lihat sekarang ni Arts kan cuba untuk mencuri purple buff. Oh, Ciku dalam tapi berjaya untuk secure purple buff tersebut. As dikejar nampaknya Dominus membuka yin yang over, tetapi berjaya dikenakan kepada Momo saja, dan Dominus dicari. Time reverse dikenakan. Ciku dalam bahaya, mungkin akan ditangkap di sini. Damage juga Tempest of Blade digunakan, namun nampaknya Ciku berjaya untuk menjatuhkan Dominus. As dalam bahaya, akan terkorban di sini. Moon berjaya menjatuhkan As. Sedikit tamak nampaknya daripada pasukan Geek Fam sebentar. Ya, tetapi sekarang ni apa yang kita boleh lihat, Uncle? Kau lihat bagaimana combination Fatal Link bersama-sama dengan Injector. Yes. Dua benda yang boleh katakan, dia macam makan burger ada dua daging. Dia punya kelazatan tu betul-betul sampai ketekak. Oh, Moy Unstoppable Force mencari pandai-pandai membuka Blazing Duet, cuba untuk menyelamatkan Ciku, masih lagi mengejar, tapi bantuan dapat tiba. Zon berjaya untuk mendapatkan sebuah lagi kill. Sebentar tadi Dominus menjatuhkan Ciku, tapi kini pertarungan masih lagi berterusan. Momo terpaksa menggunakan flicker keluar daripada situasi yang sangat-sangat berbahaya, dan nampaknya 2-1 kemenangan kecil untuk pasukan Geek Fam sebentar tadi. Yep, dan tapi pasukan Geek Fam harus berhati-hati dengan pasukan Todak kerana Moon boleh dikatakan walaupun mati sekali, Uncle, kalau kita lihat sekarang damage yang dikeluarkan menggunakan Meteor Shower sangat-sangat mengganggu bagaimana prestasi yang ditunjukkan oleh pasukan Geek Fam. Yes, mereka berjaya mendapatkan 2, tetapi mereka harus fokus kepada Moon, dan Art sekarang ini melakukan katil dengan kebaik, dan serangan terhadap Turtle telah pun dimulakan oleh pasukan Todak. Nampaknya pasukan Geek Fam memberi fokus kepada Moy. Dia tak nak berhadapan dengan Fatal Link, dan Zon jadi telah pun dibuka. Panda cuba untuk melarikan diri. Killing spree untuk Moon. Zon berjaya dijatuhkan. Blazing Duet dibuka dan terus saja berundur ke belakang, dan nampaknya kedua-dua pasukan tidak mahu melakukan sesuatu yang terlebih agresif lagi di peringkat sekarang ni. Ya, kerana risiko yang boleh dikatakan sangat-sangat besar. Tapi Dominus cuba untuk menekan Fomes, tetapi Fomes lebih lincah untuk berundur ke belakang. Ya, kita lihat bagaimana Fomix sekarang di-harass dengan 3 orang pemain, namun begitu Moy telah pun datang. Zon cuba untuk memberikan sedikit vision kepada pemain-pemain pasukan Geek Fam, berjaya untuk mendapatkan turret pertama mereka di minit yang kelima, hampir masuki minit yang ke-7. Sekarang ni kita dapat lihat Fomix boleh dikatakan semakin lama semakin kebal. Ya, Leomon ni adalah hero yang memerlukan item. So ya, dia betul. perlukan masa untuk mengeluarkan damage. Tapi Tempest of Blade daripada Ciku telah pun mendarat. Ciku berjaya untuk mendapatkan Maima, dan kini Moy melakukan zoning yang baik terhadap Panda, menjauhkan Moy daripada kawasan team fight. Satu perkara yang baik, dan kini nampaknya masih lagi dia eject dikenakan, dan terus saja Moy berjaya untuk menjatuhkan Dominus. Meteor Shower. Zon dikenakan damage dengan terlalu banyak, cuba untuk berundur ke belakang, cuba untuk menyelamatkan diri. Moon nampaknya berjaya menjatuhkan Zon sebentar tadi. Berjaya untuk mendapatkan kill kedua daripada serangan yang dilakukan oleh mereka sebentar tadi. Dan kita lihat sekarang ni Geek Fam, walaupun mereka ada Digi, mereka masih lagi menggunakan 2 Purify yang akan digunakan oleh Panda bersama-sama dengan Arts, dan pasukan Todak berjaya untuk mendapatkan objektif pertama mereka dengan menghancurkan tower di bahagian tengah. Dan nampaknya Fomix telah pun melakukan rotasi, kini berada di bahagian atas. Ya, dia menghadapi kesukaran yang amat sangat berhadapan dengan hero yang ada range. So kini Arts dikejar, tapi dia masih lagi ada consecution, nampaknya diserang dan tak sempat untuk melakukan apa-apa saja. Kill telah pun diberikan
kepada Moy. Yap, dan kita lihat bagaimana dengan pasukan Geek Fam terpaksa melihat bagaimana serangan demi serangan yang dilakukan oleh pasukan Todak. Mereka terpaksa bermain dengan lebih sistematik kerana apa yang mereka lakukan sekarang ini terpaksa mengikut apakah yang dilakukan oleh pasukan Todak dan mungkin akan memberi turtle tersebut kepada pasukan Todak kerana mereka sekarang ini terpaksa bermain secara bertahan. Ya, betul. Kita tengok KDA Maima 034, dia masih belum lagi dapat mengeluarkan potensi sebenar Granger di dalam perlawanan ini. And then kita tengok Panda, dia dapat free farm dengan agak lama sebentar di bahagian bawah. Kemudian sekarang dia dah bebas untuk melakukan rotation 102 saja KDA. So dengan meta 2 marksman, pasukan Geek Fam perlukan masa yang lebih lama untuk mereka mendapatkan gol dan juga item. Ya, mungkin pasukan Geek Fam akan fokus kepada late game, kita tak tahu kerana sekarang ni mereka tampak sedikit memerlukan usaha yang lebih memandangkan apa yang dilakukan oleh pasukan Todak. Adanya seorang, tiba-tiba datang lagi 2 orang. Sangat-sangat laju bahagian rotasi yang dilakukan oleh pasukan Todak. Moy ditangkap punya Afrika terpaksa digunakan Jinyang Overturn. Terus saja Moy dijatuhkan dominance dengan Jinyang Overturnnya sebentar tadi. Ya, dan mereka seperti melakukan kebaran yang dilakukan oleh pasukan Todak. Mereka sekarang cuba untuk Harris kepada Harris. Fomis ditarik semula. Flicker digunakan dan nampaknya satu lagi push di bahagian bottom telah pun dilakukan oleh pasukan Todak. Trade off yang begitu baik dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Tempest of Blade daripada Ciku dicarinya Ats berjaya untuk menyelamatkan. Ini satu kesukarannya untuk menjatuhkan Uranus. Dia punya sustainability, dia punya heal upon hit tu yang sangat-sangat membantu dia. Ya, dan kita lihat pun Art sudah pun menyiapkan Bruce Force Breastplate untuk memastikan lagi kekebalan. Tapi kita lihat sekarang ni fokus sekarang ni bahagian purple buff. Purple buff berebut di situ. Nampaknya satu lagi pertarungan telah pun berlaku dan Meteor Shower dibuka zone, membuka time zone ini cuba untuk menyelamatkan ahli pasukan yang dengan menambahkan lagi shield di situ. Wow, tolakan daripada Fomis. Dominance berjaya menjatuhkan double kill untuk Dominance Maima. Berjaya untuk menjatuhkan Fomis seperti satu kemenangan yang besar untuk pasukan Given, di mana mereka berjaya untuk menjatuhkan 3 pemain pasukan Todak yang sedikit terlalu bernafsu sebentar. Dia orang cuba untuk mengganggu Maima daripada terus mendapatkan buff, mendapatkan gol, mendapatkan level, tetapi ianya backfire. Yep, dan dengan kehilangan 3 orang pemain daripada pasukan Todak, ini memberikan at least extra time kepada pasukan Geek Fam untuk melakukan clear minion dan cuba untuk mencari objektif mereka yang seterusnya. Kerana kalau kita lihat dari segi tower, pasukan Todak sudah mendapatkan 4 buah tower, sementara pasukan Geek Fam 3 tower saja menjadi milik mereka. Dan ini telah pun melihat di bawah skrin, lot telah pun muncul. Ini adalah lot yang pertama. Namun begitu pasukan Todak, kesemua ahlinya telah pun hidup semula. Betul tu. So ini adalah hanyalah lot yang biasa, namun mungkin tidak akan dimulakan lagi oleh mana-mana pasukan. Kemudian kita lihat Panda sekarang 106. Dia semakin lama semakin selesa dan jika diberi sedikit masa lagi, dia mungkin akan berjaya untuk mengeluarkan damage yang lebih besar terhadap tank-tank yang ada di dalam pasukan Todak seperti Momo dan juga Moy. Dan Moy kat sini dia kadang-kadang dia terlalu overextend sampai ditangkap. So perlu elakkan perkara tersebut berlaku. Dan kini nampaknya pasukan Todak melakukan lot di sini dan terus saja mudah diambil tanpa sebarang gangguan daripada pasukan Geek Fam. Yap, dan kita lihat sekarang pasukan Todak, 2 damage dealer mereka yang boleh katakan mampu untuk mengeluarkan damage yang sangat besar adalah Mu dan juga Ciku. Sementara pasukan Geek Fam, mereka ada Dominus dan juga Panda. Injected kebaik kepada As nampaknya mungkin tidak akan berjaya untuk menyelamatkan diri dan Fomis berjaya mendapatkan kill sebentar tadi. Kill yang pertama untuk Fomis di minit yang ke-10 ni, Sif. Ya, sebab Angka tadi pun dah cakap, Fomis ni ataupun Leomord merupakan hero yang very item dependent. Yep. Dan kalau dia dah menyiapkan item dia, kalau dah masuk dekat late game dengan dia punya Phantom Steed, memang akan berikan satu perkara yang cukup membahaya. Dan kita lihat dari segi itemization, Fomis dalam on the way untuk menyiapkan Blade of Despair. Siap je Blade of Despair. Dia sudah ada Blacklist Axe dengan ada Brute Force Breastplate, ini memberikan lagi extra damage. Untuk Ciku pula, Wind Talker, Demon Hunter Sword dan juga Endless Battle sebenarnya sudah mencukupi. Nampaknya Meteor Shower telah pun digunakan oleh Moon dan nampaknya pasukan Todak berundur kembali. Mereka hanya cuba ingin mendapatkan mid inner turret sebentar tadi dan lihat betapa pantasnya lot dijatuhkan. Satu diversion yang baik daripada pasukan Todak di mana mereka berjaya mendapatkan 2 lagi turret sebentar tadi. Dan kini di bahagian mid lane ini bisa turret telah pun diserang dan Blazing Duet dibuka. Moy segera berundur ke belakang. Ciku hampir-hampir saja dijatuhkan dan lihat damage yang dikeluarkan sangat-sangat besar. Fomis
masuk ke dalam double kill untuk Formis dan itu the fatal link daripada Moy sebentar tadi berjaya untuk menangkap dua pemain daripada pasukan Geek Fam dan kini pasukan Todak berjaya menambahkan dua inhibitor turret daripada pasukan Geek Fam. Yap, ini masa untuk Formis beraksi. Kita lihat bagaimana dia mampu untuk mempertahankan walaupun nyawa dia hampir mati, tetapi kita lihat bagaimana dia mampu untuk mendapatkan double kill sebentar tadi dan memberi ruang kepada Moon untuk mendapatkan kill. Satu perlawanan yang cukup mantap untuk pasukan Todak berjaya untuk mendapatkan dua inhibitor turret sebentar tadi. Kita tengok KDA Ciku 7-3-7, hanya 3 kematian dan nampaknya tiada apa pun yang mampu Geek Fam lakukan untuk memperlahankan kemarahan Ciku kat sini. Dan Momo tadi dia masuk ke dalam walaupun nyawa dia hanya tinggal 1-2 hit saja, tapi dia mengambil risiko dengan membuka fatal link dan membenarkan lagi pasukan Todak untuk mendapatkan turret sebentar di bahagian top. Yep, dan Momo dibayar dengan mendapatkan 11 assist, satu assist jumlah yang cukup banyak, tapi bermula Tempest of Blade itu the Formis berjaya untuk mendapatkan mega kill. Sebentar ini nampaknya pasukan Todak masih lagi meneruskan memberikan tekanan yang tinggi. Panda cuba untuk mengganggu sedikit tetapi terpaksa berundur ke belakang, tidak mahu mengambil risiko di mana Panda adalah satu-satunya damage dealer yang sangat-sangat besar sekarang untuk pasukan Geek Fam dan itu the Blazing Duet dibuka hanya untuk melakukan clear terhadap minion. Satu perkara yang tidak patut berlaku di sini dan Meteor Shower daripada Moon dibuka cuba untuk melakukan zoning, membenarkan minion memukul Crystal diserang dan pasukan Todak mendapatkan kemenangan yang pertama. Satu perlawanan yang cukup baik. Kalau kita dapat lihat bagaimana pemain pasukan-pasukan Todak mempunyai level of untuk keluarkan damage. Ya. Early game Ciku. Yes, betul. Mid game Moon, pengakhiran Formis. Yes, Uncle suka yang mana diorang bahagi tugas masing-masing dengan sangat-sangat baik dan diorang mampu untuk deliver perkara tersebut. Ya, betul. Dan untuk memberikan delivery yang cukup baik, kita akan terus pergi kepada Malafel untuk beri ulasan yang lebih mantap. Thank you very much, Save dan juga Uncle Chicano. Dekat dalam game ni kita kena tengok sama dah paksa ke belum King of Toxic untuk keluar bermain. Anyways, nama saya Level. Make sure you guys follow I punya social media, Instagram, TikTok, Facebook. Just check Level and then you guys akan jumpa. Anyways, dekat dalam game ni adalah game yang menarik disebabkan again, Todak diorang dah secure diorang punya playoff spot pada bahagian upper bracket. So diorang ada ruang lebih untuk eksperimen. In terms of the experiment, kita kena bincangkan on diorang punya draft because again, adanya Leomord kita dah lama tak nampak. Leomord very interesting hero disebabkan dia hero yang dia akan skill bagus pada bahagian late game. Kemudian bila HP enemy bawah 30% automatically crit, and dekat dalam team Todak kita nampak diorang punya composition ada banyak AoE CC dan juga AoE damage. Walaupun Zorn ada Digi, I rasa tak cukup. Dan macam mana pun sekarang kita akan tengok highlight untuk tengok apa yang jadi dekat dalam game tadi. So earlier in the game kita boleh nampak Digi feed very normal, dia akan slowkan rotation daripada Link, and dekat sini mungkin tim Todak sendiri cakap it's okay, biar Ciku do his thing. Dan kita akan pause dekat sini because this is antara kepentingan tim Todak, mereka punya composition. Mereka kuat in team fight situation lagi bila dekat dalam Turtle Pit ataupun Lord Pit. In this area you guys boleh nampak, hold on, alright, you guys boleh nampak, in terms of close spaces like this, Team Todak mereka ada advantage besar in terms of Atlas, dia punya Fatal Link akan takar ramai orang and dia kumpulkan semua pada tempat yang sama. Mereka juga ada Johin. So in case kalau ada sesiapa terlepas, dia boleh menggunakan ejector, campak balik masuk dalam circle yang kecil ini. Kemudian Moon menggunakan Chang'e, Meteor Shower, wide range, dia boleh hit semua orang dekat satu tempat yang sama. Link masuk dalam dengan dia masuk ke dalam dengan dia punya Tempest Blade, berjaya untuk dapatkan knock up and then added damage plus Formis dengan dia punya Leomord. Bila semua orang berkumpul sekali, the damage yang boleh keluarkan oleh Leomord is very high because hanya seorang saja yang perlu bawah 30% HP and dia boleh trigger dia punya passive. So tak semestinya semua nak kena low. Seorang low pun dah cukup. So diorang punya composition is actually very interesting. Pada I agak tinggi risiko dia because once you tak dapat execute, it's not gonna look good. But in terms of the team fight, it looks very nice. So sekarang kita akan continue dengan kita punya clip dekat sini where Team Todak, in terms of diorang punya rotation, boleh katakan very aggressive. Nampak macam diorang tak kisah apa yang Geek Fam lakukan. Manakala untuk side daripada Geek Fam,
Actually dekat dalam game ni, kalau Dominus boleh survive dengan lagi lama, Dominus boleh main dengan sangat-sangat bagus. Because Team Todak, again, kita tengok macam mana diorang nak main. Diorang nak berkumpul ramai-ramai, dapatkan that big combination team fight. And dengan Ying Yang overturn daripada Dominus, diorang boleh secure kemenangan dekat dalam team fight. And then kemudian follow up damage daripada Claude ataupun daripada Granger, itu yang akan menyebabkan mereka punya kemenangan. However, disebabkan Todak, Chiku dekat sini, dia go very, very aggressive. Dia macam jenis tak kisah. Kalau I mati pun, it's okay. I akan kejar mana-mana kill. This kind of attitude yang bagus. And kita akan pause dekat sini because this is the situation yang Dominus akan shine. And ni kenapa I cakap Dominus bagi peluang untuk Geek Fam menangkan the game. Zorn boleh cancelkan crowd control, itu adalah benda yang penting. Tetapi kita still kena tengok damage. So dekat dalam circle yang kecil ini, Dominus, bila dia menggunakan dia punya Yin Yang overturn, dia akan hit ramai orang. And once dia ada full item, katakan diorang boleh tunggu sampai late game. Katakan dia dah ada Clock of Destiny, Lightning Tranchant, Holy Crystal dan juga Divine Glaive. Semua yang dekat dalam team Todak, mereka akan mati dengan cepat. Lagi-lagi kalau Chiku sendiri tak perasan, dia dah menggunakan dia punya Tempest of Blade and then dia tak boleh nak melarikan diri, boleh kena burst dengan cepat. But the situation is again, team Todak, diorang tak tunggu pada bahagian late game. Diorang paksa segala-gala team fight because diorang cakap, in this mid game, kita orang lagi kuat. Especially Moon. Moon control the zone very, very nice. So kita akan continue kita punya clip di mana kita nampak Dominus berjaya untuk dapatkan double kill. Dan this is a situation di mana team Todak, mungkin diorang akan ambil ni and diorang akan belajar cakap, okay, adalah satu dua kelemahan dengan composition ni, which is enemy team, bayangkan diorang ada Veil. Veil dengan dia punya Windstorm boleh saja cancel out the advantages daripada team ini. Dan I rasa inilah situation di mana team Todak, dorang ada good idea, it's just that dorang kena refine lagi sikit. Maybe kena bankan hero-hero macam Digi ataupun Veil ataupun Kagura. Tapi macam mana pun, sekarang ni Formace main dengan sangat bagus, but in this game, Moon, I rasa is the real key factor. Dan sekarang kita akan tengok itemization daripada kedua-dua team. First, kita akan tengok Leomord because kita dah lama tak nampak Leomord, but in terms of itemization, it is roughly the same. Bloodless Axe untuk pastikan yang dia boleh tahan damage pada bahagian depan. Lagi-lagi disebabkan Leomord ni, ini bukan fighter emblem Leomord dengan Festival of Blood, tapi ini adalah killing spree. So, dia punya damage ada, tapi dia nak kena ada keras sikit. So, ada Bloodless Axe, dia juga ada Brute Force Breastplate, added damage, kita punya Blade of Despair, pair up dengan passive Leomord, boleh kill enemy dengan senang. Kemudian in case kalau dia buat mistake dan juga disebabkan Kagura daripada Dominus, boleh nampak yang dia boleh carrykan the game. Dia siapkan dia punya Rose Gold Meteor, so kalaulah HP dia low, at least dia ada satu shield yang boleh bagi dia masa untuk dia menggunakan Bloodless Axe dia untuk regen balik dia punya HP. Speaking of Kagura, dia ada Clock of Destiny, Lightning Tranchant, so the burst damage is there. Dia hanya tunggu untuk siapkan dia punya Holy Crystal ataupun kalau dia kesuntukan masa, dia boleh siapkan Divine Glaive dulu and then try menggunakan advantage dekat situ untuk dapatkan kills. Granger dan juga Claude, dua hero ni yang nak kena sentuhkan because Panda yang menggunakan Claude, match KDA 106 langsung tak mati. Itemization dah ada di Mantis Sword dan juga Golden Staff dan juga Brute Force Breastplate. So okay, the items are there, tapi kita boleh nampak peluang untuk masuk tu tak ada. And I nak bincangkan tu lagi. Tapi first kita akan pergi kat kita punya post game stats untuk I bincangkan the draft dengan lebih senang. So sekarang kita akan tengok dulu Forgotten One, Momo dengan 12 assist, The Carry dan juga Rich Guy Chiku, 53,000 damage dikeluarkan, 891 gold per minute dan Arts 113,000 damage absorb. Sebelum kita tengok damage, I nak you guys tengok dorang punya hero. Untuk side Geek Fam, mereka punya tank support adalah Digi. Digi is a very good hero, don't get me wrong. Dia boleh feed, dia boleh slowkan enemy punya rotation dan dia boleh cancelkan CC. But the thing is, siapa nak jaga Granger? Siapa nak jaga Claude? Mereka ada Uranus. Uranus pergi pada bahagian backline, just be annoying. Dia bukan jenis yang akan bagi crowd control. Dia bukan jenis yang akan stunkan sesiapa. So, bila Link masuk, siapa yang akan halang dia? Bila Leomord masuk, siapa nak halang dia? Jawhead, Atlas. Bila diorang masuk, siapa nak halang? Dia punya crowd control boleh selamatkan. Tetapi, the damage from Leomord dan the damage daripada Link tak boleh nak kacau basically. So sekarang kita tengok damage daripada team Todak. Damage paling tinggi Chiku 53,000 damage dikeluarkan, Moon 43 dan 43 juga yang dikeluarkan oleh Leomord Formace. Geek Fam damage paling tinggi adalah Claude dengan 41,000 damage. But again, dia tak boleh nak pergi ke depan because tak ada siapa yang boleh start anything, and kalau dia kena kejar, tak ada sesiapa yang boleh selamatkan dia. So dua-dua team ada possible flaws dalam diorang punya composition. Untuk Geek Fam, tak ada hero jaga.
untuk Todak, kalau enemy punya team tahu yang diorang nak berkumpul ramai-ramai, just ambil hero yang boleh burst atau berbagi crowd control yang besar ramai-ramai, and then the problem is basically solved. Tapi macam mana pun dekat dalam game ni, kita kena tengok kita punya MVP of the game. And honestly untuk Todak boleh bagi kepada sesiapa, tapi kita punya Raja Mage kat sini 5-1-11. Look at the stats, fighting, farming, supporting, stat yang tinggi, and Moon antara hero ataupun player yang menyebabkan Geek Fam tak boleh lakukan apa-apa disebabkan dia punya meter shower, dia punya zone control, dia menyebabkan team Geek Fam tak boleh ke depan, tak boleh farm. But again, to be fair, dekat dalam game ni MVP boleh bagi kat sesiapa. You nak bagi Chiku, boleh, no problem. You nak bagi Formace, boleh, no problem. Because in this game, Team Todak, diorang dapat draft yang interesting dan mereka execute dengan bagus. Itemization untuk Chang'e tak banyak perubahan besar. Ice Cream 1, Glowing 1 is the standard untuk Chang'e. Lepas tu you tengok apa yang you perlukan. Necklace of Endurance cancelkan healing, and then untuk burstkan damage, burstkan hero-hero dekat bahagian depan, which tak ada really hero depan untuk Geek Fam, tapi disebabkan diorang HP sikit, so adanya Holy Crystal dan juga Divine Glaive. Very easy kill, very easy untuk keluarkan damage yang tinggi. So macam mana pun, congratulations kepada Moon kerana berjaya untuk dapatkan MVP of this game. And tanya kepada Team Todak kerana berjaya untuk menangkan 1-0 ke atas Geek Fam. Tadi Chico cakap, kita nak Raja Toxic main. Now, sama ada tukar atau tidak, I pun tak sure. Kita kena tengok game kedua. Sama ada Geek Fam sahut cabaran tu ataupun orang cakap, it's okay. Line up yang kita ada sekarang is okay. Kita cuma kena tukar draft sedikit, and then maybe nak kena tukar diorang punya philosophy in terms of diorang punya rotation. I rasa draft tu memang kena adjust. But macam mana pun, make sure you guys follow kita dekat kita punya Facebook page, Instagram page, TikTok page, and juga kita punya Facebook groups. Dekat Facebook groups, you guys boleh nampak banyak interesting draft pada minggu ni. Ada yang bawa Leomord, ada yang bawa Fermis, well kebanyakannya ada Team Todak. So you guys boleh discuss kat situ. Apakah hero yang you guys paling suka yang dikeluarkan pada minggu ni. But also follow kita punya Facebook dan juga Instagram page, because kat situ kita akan bagi announcement on bila playoff. Siapa yang layak, siapa tak layak, siapa MVP of the season, Rookie of the season dan sebagainya. So make sure you guys follow. Tapi macam mana pun kita kena terus pergi pada game kedua. So tanpa buang masa, kita akan pass balik kepada kita punya BM Casters. Alright, terima kasih diucapkan kepada Lafel dan bertukar terus saya punya tim. Diorang nak Raja Toxic fix tau, bukan Raja Toxic Karaguri. Sejak bila pula aku Raja Toxic? Oh, tak ada. Kalau Alright. PLA tadi tak apa. Tapi dia macam ni cakap, kalau dah jodoh tu tak ke mana. Betul. Alright, tadi Karakuri kita dah lihat bagaimana persembahan yang ditunjukkan oleh pasukan Todak menentang dengan antara rival terbesar mereka di dalam MPL. Bukan MPL season 7 je, daripada MPL 2 season sebelum ni. Jadi ini menunjukkan bahawa bagaimana ada dendam yang perlu mereka laksanakan ataupun ada dendam yang perlu mereka tunaikan. Ya, dan sebenarnya walaupun draft mereka nampak agak pelik, tetapi draft kedua-dua pasukan hampir seimbang. Di mana untuk pasukan Geek Fam, kelemahan hanyalah tiada tank yang betul-betul boleh berada di bahagian hadapan. Kerana Uranus lebih kepada tank yang hit and run. Itu menyebabkan kelemahan ada di dalam pasukan Geek Fam. Manakala untuk pasukan Todak, mereka tiada power spike daripada fasa early game dekat sini. Dan di mana kalau mereka dapat bertahan daripada fasa awal game, walaupun diasak dengan Digi Feeding Meta, tetapi kalau mereka dapat bertahan, di mana jelas terbukti mereka masih lagi berjaya mendapatkan kemenangan. Ya, sebab tu kalau kita lihat di early game tadi, walaupun ada meta Digi Feed, tetapi ada satu meta yang terbaik untuk anda. Apa? Kalau anda lihat di skrin sekarang, Stun Chow kat sini. Terdapat 3 edisi terhad yang akan dikeluarkan dalam 515 e-party, dan yang pertama adalah Chow yang akan dilancarkan secara rasmi pada 27 April. Jadi jangan terlepas untuk mendapatkan Chow dengan skin terbaru Stun, di mana bagi pendapat saya sangat-sangat bergaya dekat sini. Sebab saya tengok pun saya tuju Stun. Dia memang Terus kena stun start. Alright, jadi jangan lupa kerana 27 April anda boleh dapatkan skin yang boleh dikatakan antara yang terbaik untuk Chow. Dan saya sebenarnya tak sabar nak melihat dekat sini apabila drafting dimulakan, sebab saya nak melihat adakah Fix akan bermain ataupun tidak dekat sini.
Kerana kita pula melihat di mana Todak memanggil Fix. Kami nak Raja Tosi. Adakah Fix akan menyahut ucapan tersebut ataupun tidak? Kerana kita melihat buat masa kini Geek Fam dalam situasi yang bahaya. Yep, dan nampaknya ada pertukaran pemain. Kalau anda sempat melihat di bahagian skrin, ada reason kenapa Uncle Chicken tak ada kat sini. Kerana pasukan Geek Fam telah pun mengeluarkan Dominus dan mau masuk Hayden selaku substitute mereka untuk perlawanan kedua menentang dengan pasukan Todak. Dan untuk perlawanan kedua ni, bagi saya Karkuri akan menjadi perlawanan yang lebih menarik berbanding game yang pertama. Kalau kita dapat lihat pasukan Todak menang game yang pertama, untuk game yang kedua saya percaya Geek Fam yang dia punya coach lah Amox, bekas coach untuk pasukan Todak mesti ada secret recipe, bukan yang kick tu, tapi secret recipe untuk menjatuhkan bekas pasukan yang pernah diuruskan oleh beliau sebelum ini. Pertama sekali sabar tak lama lagi waktu berbuka. Sabar tahu lapar tapi sabar. Dan Amox mengenali kedua-dua pasukan ini. Jadi dia tahu di mana kelemahan, di mana kekuatan kedua-dua pasukan dan semestinya boleh digunakan informasi ini untuk mendapatkan kemenangan di match yang kedua. Dan sekarang ni jom kita melihat player stat untuk Moon. Support match untuk untuk pasukan Todak dekat sini dan kita melihat total KDA 89 kill, 45 kematian dan juga 183 assist. Yup, dan Moon merupakan the highest average damage per minute dengan 3,485. Awak dapat lihat sekarang kat bulatan tu penuh dengan purple. Dan saya pasti ianya disebabkan pada hari semalam. Ya, betul. Penggunaan Yif dengan damage 8,000 ke atas. Kata silap saya 8,800 kata silap. Sangat-sangat sama ada damage lebih kurang macam tu, tapi memang telah pun setkan satu benchmark yang cukup tinggi oleh Moon. Dia kata kau nak lawan aku boleh, pecahkan rekod aku. Ya, kerana sebelum tu kita dah melihat saya lupa siapa tapi pengguna Yi Sun Chin damage box. 6,000 6,600. Sekali Moon tunjukkan damage lebih tinggi lagi 8,000 lebih. Dan inilah menyebabkan di mana kita memanggil Moon sebagai raja match dekat Malaysia ni. Ya, dan mungkin sebenarnya suka untuk saya sebutkan mungkin Moon boleh dipanggil sebagai raja damage. Raja damage pun boleh juga. Raja damage. Sebab kita just tambah D match. Damage. Okey, dah. Cukuplah kita bergurau senda dekat sini kerana set kurang daripada 5 saat sahaja lagi. Drafting untuk match yang kedua akan bermula. Dan kali ini pasukan Geek Fam akan berada di first pick dan juga first ban, manakala pasukan Todak akan menjadi second pick dan juga second ban. Ya, dan pasukan Geek Fam terus saja mengeluarkan Benedict selaku hero pertama yang telah pun dikunci keluar, sementara pasukan Todak melakukan respect terhadap diri sendiri. Mereka mengeluarkan Johid yang digunakan oleh Moy ataupun Momo di game yang pertama sebentar tadi. Moy sebenarnya. Momo menggunakan Atlas. Manakala untuk pasukan Geek Fam terus saja mengeluarkan Yif respect terhadap Moon dan sekarang ini Todak mengeluarkan Chow respect kepada Zon. Ini yang kita bincangkan. Kedua-dua pasukan ini dah lama orang cakap rivalry ada di antara kedua-dua pasukan di mana mereka memang dah kenal ahli pasukan dan juga kelemahan, kekuatan dan semestinya hero selesa untuk kedua-dua pasukan dan respect ban yang dilakukan oleh mereka berdua. Ya, dan kelebihan mungkin ada berada pasukan Geek Fam kerana coach mereka merupakan bekas coach pasukan Todak. Jadi dalam dan luar apa yang berlaku dengan Todak semua boleh katakan ada di poket Amox. Ni semuanya dalam poket dalam cuma poket. tunggu nak keluar je. Sebab itulah orang panggil pocket pick. Yes, betul tu. Dan kita lihat sekarang ni mereka akan melakukan ban yang ketiga sebelum kita masuk ke dalam fasa pick. Dan terus saja mengeluarkan Selena satu lagi boleh dikatakan a normal ban apabila berhadapan dengan pasukan Todak. Ya, terutamanya kerana Moon kalau dilepaskan Selena kepada tangan beliau sangat-sangat berbahaya. Tetapi pasukan Todak kerana mereka ada second pick, Matilda tak boleh nak dilepaskan. Matilda hero yang masih lagi kuat buat masa kini dengan mobility, damage dan juga CC. Dan sekarang ni pasukan Geek Fam terus sahaja mengunci hero yang boleh dikatakan kedua kuat buat masa kini iaitu Pakito. Ya, memang boleh dikatakan telah pun dijangka yang akan dibawa masuk oleh pasukan Geek Fam selepas Pakito tidak berada dalam mana-mana banning antara kedua-dua pasukan, terus saja dibawa masuk ke dalam line up mereka. Dan nampaknya pasukan Todak kali ini mungkin mereka akan mengharapkan support daripada Rafaela setelah hero pertama yang dibawa masuk adalah Rafaela dan diikuti dengan hero seterusnya yang akan digunakan di dalam game yang kedua adalah hero yang berunsur
Lamanya ni. Untuk apa? Saya menjangkakan Granger akan dibawa masuk. Kalau tak Granger mungkin Bruno. Tetapi yang buat masa kini makin popular adalah Granger. Tetapi nampaknya tidak. Hylos menjadi pemilihan pasukan Todak dekat sini. Dan kemungkinan besar akan diberikan kepada Momo di bahagian side lane. Kerana sebentar tadi kita dah melihat tank maker iaitu Momo, Atlas dekat side lane. Kali ini Hylos, Momo pula yang akan menggunakannya. Yes, betul. Dan untuk, sebab tadi awak ada cakap mungkin mereka akan bawa masuk Granger. Yes, itu mungkin merupakan satu option yang terbaik untuk pasukan Todak. Tapi mungkin bagi saya agak sedikit awal, kerana kalau mereka menggunakan Granger, mungkin ada beberapa option yang akan digunakan oleh pasukan Geek Fam untuk melakukan counter, dan pasukan Todak berada di banning yang kedua. Jadi mereka akan memilih hero tersebut mungkin di pick yang terakhir. Dan sekarang kita kembali kepada pasukan Geek Fam, di mana mereka telah pun mempunyai Pakito dan mereka telah pun melihat Hylos, telah pun melihat Rafa. Mungkin Lunox boleh dibawa masuk kat sini. Kalau tak pun Baxia juga boleh dibawa masuk untuk counter dua hero yang dah ada kat pasukan Todak. Tapi nampaknya Granger yang dikunci terlebih dahulu oleh pasukan Geek Fam mungkin tak nak dilepaskan kepada pasukan Todak dekat sini. Dan Chang'e, kita telah pun melihat Moon mendapatkan MVP sebentar tadi. Kenapa nak bagi dia Chang'e sekali lagi? Ya, tapi memberi ruang kepada untuk Moon menggunakan hero yang mungkin sedikit berbeza. Kerana kita tahu Chang'e ni antara hero yang bukan nak kata paling senang digunakan. Dia boleh katakan hero yang sangat-sangat straightforward. Meteor shower dia memang just fokus dekat mana nak aim, boleh clearkan minion dengan cepat, boleh dapatkan turtle dengan cepat, boleh dapatkan lot dengan begitu pantas. Ya, semua hero dekat MLBB ni memang dia tekan je. Tekan je dapat guna skill lah. Okey, cukuplah berkata. Pasukan Todak masa kini, kalau mereka nak melakukan aspect ban terhadap Moon, sedikit sukar kerana kita perlu ingat Moon sangat-sangat fleksibel daripada hero pool beliau. Jadi sekarang ini pasukan Todak kembali membawa masuk Leomord yang kemungkinan besar akan dibawakan oleh Fomes. Di mana kalau sebentar tadi dia telah pun menunjukkan impact yang besar. Kalau tak siap satu saja kematian. Jadi kenapa nak tukar kalau perkara betul tak rosak? Yap, ini semua salah Lafel. Tadi dia sebut Leomord dekat bahagian quickie. Terus saja Fomen cakap, okey, kalau Lafel cakap kita kena pilih, kita ambil Leomord. Dan terus saja kita lihat bagaimana Leomord dia masuk, dan kita telah masuk ke dalam banning kita yang terakhir untuk hero yang keempat dikunci keluar oleh pasukan Todak, Pupol dan juga Kopa ataupun lebih digemari sebagai nama Pop. Dan sekarang ni untuk Geek Fam pula, Lee telah pun di-ban keluar dekat sini. Boleh dikatakan respect kepada Ciku yang telah pun menggunakannya sebentar tadi. Dan agak pantas ban yang dilakukan oleh kedua pasukan Todak. Pengeluaran terakhir telah pun mengeluarkan Alice, manakala Geek Fam terus sahaja mengeluarkan Fasa, tidak mahu memberikan hero high ground kepada Moon dekat sini. Tetapi masih lagi ada Veil yang boleh dikunci oleh Moon. Ya, sebab tadi dekat bahagian analis, Lafel ada mengatakan kalau mereka tidak ada Chang'e selaku hero mage, pasukan Todak boleh replace, boleh dikatakan swap terus dengan membawa masuk Veil. Dan adakah ini akan menunjukkan pasukan Todak ACZ kita dah tak ada Chang'e, kita terus bawa masuk Veil? Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Tapi ini adalah Moon. Moon sangat-sangat fleksibel. Dia boleh guna banyak hero dan Kagura terus sahaja dibawa masuk kali ini. Mungkin nak menunjukkan kepada pasukan Geek Fam bagaimana nak menggunakan Kagura yang sebenarnya. Sekarang ni kita kembali kepada pasukan Geek Fam untuk pick yang keempat dan juga yang kelima. Mereka masih lagi memerlukan satu side laner dan juga satu hero sama ada support ataupun tank di bahagian mid. Mungkin hero Pikov boleh dibawa masuk. Mungkin Kaja, kerana Kaja juga direct counter kepada Kagura dekat sini. Ya, betul tu. Dan kalau adakah mereka akan menggunakan dua hero core ataupun dua hero marksman, kerana di game yang pertama tampak tidak menjadi penggunaan Granger bersama-sama dengan Claude, kerana mereka tidak tahu bagaimana nak deliver the damage. Tak tahu sama ada kita melalui Panda ataupun melalui Maima yang gunakan Granger. Tetapi nampaknya kita akan ada sesuatu yang menarik di sini kategori kemasukan Feni bersama-sama dengan Baxia Feni yang akan digunakan 100% oleh Zon. Sekali lagi cubaan untuk menebus title beliau yang telah pun diberikan title Feni Darat di dalam MPL. Ini adalah mungkin peluang terakhir beliau untuk mendapatkan Feni terbang dekat sini. Tetapi untuk pasukan Todak telah pun mengunci Brody dekat sini. Mempunyai single target lock di mana boleh saja mengunci Feni apabila beliau terbang berdekatan. Yep, dan melihat ke dua-dua pasukan melengkapkan komposisi untuk hero. Kita dapat lihat sekarang ni, ini yang best bila kita melihat dua pasukan yang sangat-sangat rivalry. Sebab mereka akan menggunakan drafting yang cukup menarik. Ya.
Zon telah bawa masuk Fanny. Dan bagi saya dari segi drafting ni, kemungkinan pasukan Geek Fam mampu untuk melakukan sesuatu yang menarik. Dan tanpa membuang masa tuan-tuan dan puan-puan, kita akan terus masuk ke dalam Lane of Dawn untuk melihat perlawanan kedua di antara pasukan Geek Fam yang kali ini akan bermain di bahagian biru menentang pasukan Todak yang menang di game yang pertama bermain di bahagian merah. Geek Fam sekarang ini perlukan kemenangan, jika tidak kekalahan bersih akan diberikan kepada pasukan Todak. Kita melihat di bahagian mid lane buat masa kini pasukan Todak yang sedang memenangi. Invasi mungkin akan terjadi dekat sini. Zon perlu berhati-hati. Yap, Hayden cuba untuk memberikan sedikit kawalan untuk memberikan ruang kepada Zon untuk mendapatkan purple buff. Dia sangat-sangat memerlukan purple buff untuk memastikan beliau mampu untuk terbang dengan begitu bebas. Dan kita lihat sekarang ni Fomis berada di bahagian bawah seperti biasa, cuba untuk mendapatkan extra gold melalui dapatkan crab di sini untuk memberikan ruang ataupun memberikan beliau advantage untuk mendapatkan item dengan lebih cepat. Ya, dan nampaknya boleh saja diambil tanpa gangguan. Kebiasaannya kita akan melihat jungler musuh telah pun tiba di ketam tersebut. Tetapi dekat sini sedikit terlewat untuk Panda dan juga Zon. Dan sekarang ini kita melihat kedua-dua pasukan pada minit pertama tiada lagi gerakan agresif. Ada invasi buff tetapi invasi buff yang tidak menjadi. Jadi tiada lagi pembunuhan yang berlaku. Tiada first blood. Belum ada lagi hadiah yang boleh diberikan oleh kepada para penonton. Ya, Zon cuba untuk mencuri purple buff pasukan Todak tapi mungkin agak sikit terlambat. Dia cuba untuk mengintai-intai saja. Telah pun berjaya untuk didapatkan oleh Ciku sebentar tadi dan mereka akan cuba untuk melakukan sesuatu dan Zon berjaya untuk mendapatkan first blood untuk pasukan Geek Fam, berjaya untuk mendapatkan Moy dan memberikan kelebihan kepada beliau. Inilah masalah apabila Zon dah dapat kedua-dua buff. Senang dia untuk mendapatkan kill. Begitu pantat zup zap terus lenyap Moy sebentar tadi dan sekarang ini Ciku menjadi target Zon. Zon cuba untuk dapatkan Ciku sekarang ini, tapi apa yang akan berlaku? Ciku mampu untuk mendapatkan diri. Oh, Ciku menggunakan Tuan Lepas Memory berjaya untuk mendapatkan kill dan juga double kill, berjaya untuk menjatuhkan Zon dan juga itu shower daripada Maima. Cuba untuk mendapatkan Momo tapi masih lagi belum mampu untuk mendapatkan mana-mana pemain pasukan Todak. Namun begitu apa yang berlaku? Ciku Moon berjaya untuk mendapatkan Hayden dan mereka juga terpaksa melepaskan turtle tersebut kepada pasukan Geek Fam. Tetapi dengan kematian 3 orang pemain sebentar tadi boleh memberikan sedikit nafas kepada pasukan Todak selepas turtle tersebut berjaya dicuri. Dan sekarang kita lihat sekarang ni mereka masih belum beri putus asa. Cuba untuk melakukan Zon dan Ciku berjaya untuk memberikan satu pembalasan dendam akibat kecurian turtle sebentar tadi. Sit. Apa yang telah terjadi sekelip mata sahaja. Todak dapatkan 5 kill ke atas pasukan Geek Fam dan ini memberikan peluang kepada penonton untuk dapatkan first blood bounty. Ada redemption code di bawah ini. Redeem dekat m.mobilegend.com/en/code exchange. Siapa cepat dia akan mendapatkannya. Begitu juga dengan game yang kedua ini. Kita melihat Zon cubaan untuk mendapatkan buff tetapi diganggu oleh pasukan Todak dan itu yang seharusnya dilakukan oleh pasukan Todak untuk memastikan Zon tak dapat nak terbang ke sana ke sini. Yep, Geek Fam berjaya untuk mencuri turtle tersebut melalui Panda. Satu curian yang boleh katakan cukup kemas, tetapi apabila kehilangan 3 orang main sebenarnya, maafkan saya, dan diikuti dengan Zon yang terus saja berjaya dijatuhkan oleh pasukan Todak apabila cuba untuk mendapatkan pembuff. Kita sekarang Fomis sekarang ni bersama-sama dengan Ciku. Sebenarnya apa yang akan berlaku sekarang ni? Semua berdimisi sangat banyak. Tuan Lepas Memory berjaya untuk mendapatkan kill ke-6. Ini yang merupakan kill ke-4 peribadi untuk Ciku. Ya, pressure diberikan oleh pasukan Todak kepada bahagian top lane tetapi di bahagian bottom lane Geek Fam juga melakukan perkara yang sama tetapi tidak membuahkan hasil. Di mana untuk pasukan Todak pula di bahagian top sebenarnya mereka berjaya mendapatkan 1 kill. Mereka juga berjaya untuk clearkan shield goal di bahagian top lane, menambahkan ekonomi kepada Ciku. Kita lihat pada minit yang keempat perbezaan gol telah mencapai 2000 gol. Hayden mungkin dalam masalah. Hayden cuba untuk memberikan sedikit kawalan dari segi purple buff kerana ingin memberikan purple buff tersebut kepada Zon, tetapi apa yang berlaku sekarang ni sangat pun diberikan. Mereka mungkin akan mendapatkan 1 kill di sini. Tetapi Ciku berjaya mendapatkan Zon. Glorious pathway telah pun dibuka untuk mengejar Arts. Tapi Arts berada di landasan yang lebih bagus. Berjaya untuk melarikan diri daripada 3 orang pemain. 4 sebenarnya. Momo berada dikatakan agak overextend. Terus saja berjaya dijatuhkan oleh Hayden untuk mendapatkan kill kedua pasukan Geek Fam. Tetapi adakah itu sudah cukup untuk memadai? Kerana mereka sekarang ni terpaksa bermain secara bertahan, Zan. Tidak pasti apa yang Momo cuba lakukan apabila Flicker masuk ke dalam turret pasukan Geek Fam. Tetapi sekarang ni turtle yang suci telah pun dimulakan oleh pasukan Todak. Nampaknya tiada kecurian turtle buff kali ini. Geek Fam
semakin lama, semakin jauh ditinggalkan oleh pasukan Todak. Tadi 2,000 gol. Sekarang ini telah pun mencapai 3,000 gol. Dan kalau kita nak menyentuh tentang level zone, sekarang ini jungler milik pasukan Geek Fam. Sabar sebentar. Di bahagian bottom lane. Yap, Hayden cuba untuk mendapatkan Fomis, tapi Fomis boleh katakan agak sedikit kebal. 7 level dia sebenarnya berbanding dengan Hayden yang masih lagi level 5. Walaupun berhadapan dengan Panda sekarang ni menggunakan Rhapsody, masih lagi mampu untuk sustain. Mo datang untuk memberi sedikit healing kepada beliau, tetapi Fomis buat keputusan untuk pulang kepada base untuk menambahkan nyawa dengan lebih cepat. Dan Jiku sekali lagi berjaya untuk mendapatkan zone di situ. Terbang lalat hinggap di Ciku. Ciku pukul, zone terus mati. Itulah satu lagu, satu bintang khas untuk Ciku. Dan kita lihat sekarang ni bagaimana pasukan Todak, mereka semakin lama semakin mengganazan dan mereka cuba untuk mendapatkan 2 orang pemain di bahagian bawah. Panda terpaksa berhadapan dan terus saja berjaya dijatuhkan oleh Moon dan membiarkan Hayden sekarang ni terkontang-kanting di bahagian bawah. Apakah yang harus dilakukan? Adakah dia harus balik ataupun terpaksa mempertahankan tower di bahagian bawah sekarang ni? Nampaknya Hayden terpaksa bertukar kepada roda dan mungkin akan berundur dan memberikan saja tower ni kepada pasukan Todak. Terpaksa mengalah. Tidak banyak perkara yang boleh dilakukan oleh seorang Baxia untuk melakukan pertahanan sebentar tadi. Dan untuk pasukan Geek Fam, bukan situasi yang baik bagi mereka. Pada minit yang ke-6, Todak telah pun mengumpul 9 kill. Geek Fam masih lagi 2 kill dan 6 kill daripada 9 tersebut diberikan kepada Ciku. Jungler damage dilepaskan Todak. Satu lagi turret telah pun dijatuhkan. Fokus diteruskan kepada bahagian mid lane, tetapi Meteor Shower telah pun dibuka. Ya, cubaan untuk menjatuhkan pemain, tapi kita lihat Moon cuba untuk mendapatkan ults dari arah yang berlainan. Namun begitu mereka terpaksa berundur. Pasukan Geek Fam berjaya untuk sustainkan lane mereka di bahagian tengah dan di bahagian atas. Satu split pushing yang dilakukan oleh Zone yang tidak disedari oleh pasukan Todak, tetapi mungkin mereka akan membiarkan kerana mereka telah memulakan serangan terhadap turtle yang akan diberikan sekali lagi kepada Ciku tanpa diberikan sebarang khas kecurian kepada pemain-pemain pasukan Geek Fam. Satu tindakan bijak daripada Zone. Kerana buat masa kini beliau tak dapat membantu daripada segi team fight. Jadi kebolehan ataupun kelebihan beliau buat masa kini hanyalah split pushing. Dan ini akan memecahkan formasi pasukan Todak. Tetapi lihat, Todak mungkin akan menugaskan Momo khas untuk menjaga Zone daripada melakukan split pushing dekat sini. Sekarang ni pergaduhan di kawasan buff Geek Fam. Ya, walaupun mereka tahu Zone tidak boleh mendapatkan buff, tapi mereka masih lagi memastikan Zone untuk tidak boleh beraksi dengan baik dan mereka berjaya untuk dominate pemain kawasan. Dan kita lihat Fomis berjaya untuk mendapatkan Maimah. Saya tak tahu kenapa Maimah berada di kawasan tersebut. Macam mana dia boleh sampai jauh dekat situ? Macam mana? Kalau boleh ada replay dekat sini, saya nak melihat replay. Bagaimana dia berjalan begitu jauh ke tengah-tengah kawasan Todak? Kemungkinan Fomis menggunakan dia punya Phantom Steed berjaya untuk menolak Maimah berdekatan. Mungkin dia tengah clear minion. Kita tak tahu. Tapi sekarang kita fokus bagaimana pasukan Todak sekarang ni. 3 tower sekarang ni. Dan harus diingat, kita baru masuki minit yang ke-8. Tapi bagaimana penguasaan pasukan Todak menunjukkan mereka seperti sudah berada di fasa late game. Ibarat semua pemain sudah pun menyiapkan. Dan kita lihat sekarang ni apa yang berlaku. Berjaya mendapatkan Moy. Meteor Shower juga telah dibuka. Berjaya untuk mendapatkan Moy. Tapi Zone sebenarnya yang berjaya mendapatkan kill tersebut akibat bantuan yang dilakukan oleh Maimah menggunakan Meteor Shower. Dan mereka berjaya untuk mendapatkan kill yang boleh dikatakan memberikan sedikit motivasi kepada pasukan Geek Fam untuk mendapatkan objektif mereka yang seterusnya. Nampaknya ada camp motivasi pada hari ini, tapi tidak mengapa. Ciku sebentar tadi hanya membuka. Sabar sebentar, Ciku mungkin dalam masalah dekat sini. Ciku cuba untuk berhasil, tetapi beliau terus saja berjaya dijatuhkan. Namun begitu, entah macam mana Ciku berjaya untuk mendapatkan satu killing spree ataupun kill curi setelah beliau telah mati akibat dibunuh oleh Maimah. Dan sekarang ni pasukan Geek Fam terpaksa mengelilingkan minion kerana semakin lama semakin banyak tower yang berjaya dijatuhkan oleh pasukan Todak. Zon sedikit nakal dekat sini. Cubaan untuk mencuri buff nampaknya tidak disedari oleh pasukan Geek Fam. Buff yang sangat penting untuk Ciku dan juga sangat-sangat berguna untuk Zon dekat sini. Nampaknya ini akan memperlambatkan sedikit farm bagi Ciku. Lot telah pun hidup buat masa kini. Dan kalau kita bercakap tentang siapa yang sedang memegang game, sepatutnya diberikan kepada pasukan Todak. Namun begitu, Geek Fam masih lagi belum mengalah. Tengah cuba melakukan apa sahaja yang mereka boleh buat untuk mendapatkan kemenangan dekat sini. Tak menang team fight, kita split push. Kalau kita dapat curi resources Todak, kita buat sahaja.
Ya betul, dan Zon cuba untuk mengambil kesempatan akibat kematian daripada Chico sebentar tadi untuk mencuri buff tersebut. Glorious Buffet telah dibuka dan kita lihatkan 3 orang pemain, 4 orang pemain sebenarnya. Apabila Fomes cuba untuk melakukan flanking tetapi berjaya untuk dipatahkan dengan begitu baik oleh pasukan Geek Fam untuk memastikan tiada sebarang pemain pasukan Todak datang berdekatan dengan mereka. Tetapi mungkin itu adalah satu kaitan yang cukup baik untuk memulakan serangan terhadap Lord, dan mereka lihat bagaimana Maimah menggunakan Meteor Shower cuba untuk mendapatkan seorang, tetapi Fomes berjaya mendapatkan Zon terlebih dahulu. Mereka masih lagi berusaha untuk mendapatkan Lord sambil untuk melakukan serangan terhadap pemain-pemain Sungai Gifek. Kita lihat sekali Arts menghadapi sikit masalah. Fomes masih lagi mampu untuk sustain. Arts berjaya dijatuhkan oleh Momo. Kehilangan 3 orang pemain. Maimah menggunakan Meteor Shower tetapi boleh diabsorb dengan begitu baik oleh pemain-pemain pasukan Todak, dan ini adalah peluang keemasan untuk pasukan Todak melakukan serangan sekali lagi terhadap Lord untuk memberikan kelebihan. Tetapi Zon sedang hidup buat masa kini. Adakah dia akan cuba untuk mencari Lord? Mungkin akan menjadi sedikit terlewat, tak sempat untuk melakukan gerakan tersebut, dan Lord yang pertama akan dimiliki oleh pasukan Todak. Sekarang ni kita recap untuk minit yang ke-10. Todak berjaya mengumpul 14 kill, manakala Geek Fam hanyalah 5 kill. Perbezaan ekonomi 6,000 gol di mana Todak jauh mendahului. Lord untuk pasukan Todak telah pun hidup dalam perjalanan di bahagian top lane. Tetapi kebiasaannya boleh dipertahankan oleh pasukan Geek Fam dengan mudah dekat sini kerana mereka mempunyai Mama yang menggunakan Chang'e. Ya, mungkin di minit yang ke-12 dan ke atas kita dapat lihat bahagian pasukan Todak mungkin akan fokus kepada Maimah terlebih dahulu, tetapi Maimah telah pun menggunakan Meteor Shower dengan agak sedikit awal. Lord masih lagi belum berdekatan dengan Crystal. Mereka berjaya untuk mendapatkan satu tower daripada pasukan Todak. Mereka mungkin mencari tower yang ke-6. Kita lihat sekarang ni Moon ditugaskan untuk menjaga zone. Moon tak ada kat dalam team fight, tak apa, kerana mereka masih lagi mempunyai hero seperti Chiku yang sudah pun level 15. Lord sekarang ni fokus kepada inhibitor tarik di bahagian atas. Satu lagi damage yang sangat-sangat besar dikeluarkan oleh Chiku. Berjaya untuk mendapatkan hidden, tetapi Maimah berjaya untuk mendapatkan tank utama pasukan Todak. Namun begitu, fokus mereka kepada Crystal. Dan serangan demi serangan bakal mengakhirkan satu perlawanan yang cukup baik. Apabila Chiku berjaya untuk mendapatkan zone, dan mereka sekarang hanya seorang saja pemain yang tinggal, tetapi Crystal menjadi punca utama memberikan kemenangan 2-0 terhadap pasukan Todak. Kemenangan bersih menjadi milik pasukan Todak apabila drafting yang unik, tetapi jika dilaksanakan dengan baik boleh saja mendapatkan kemenangan. Pasukan Geek Fam langsung tidak berjaya memberikan tentangan yang hebat kepada pasukan Todak untuk kali ini. Good luck untuk masa depan. Yap, dan ini yang dikatakan Todak langgar. Tapi sebelum itu kita akan beri peluang kepada Rafael untuk memberi ulasan beliau. Dekat dalam game ini, kalau eksperimen, kalau troll tu menjadi, is it really a troll? Sebab kita boleh tengok diorang punya performance sangat-sangat bagus. Di mana kali ni diorang bawa masuk Leo Mok lagi, and it did well. Nama saya Lefel. Make sure you guys follow dekat saya punya social media pages, Instagram, TikTok, Facebook. Just cari Lefel and then you guys akan jumpa. In this game, kita tengok team daripada Geek Fam. Diorang pun try untuk innovate. Diorang try untuk bawa Zorn punya Fanny again. Dan yes, technically tak ada hero tangkap, tapi sebenarnya ada banyak hero stun. So still susah untuk Zorn masuk ke dalam, and diorang punya kekerasan. Dengan adanya Leo Mok, dengan adanya Helos, it's susah untuk bunuh sesiapa. Dan sekarang kita akan tengok highlight kita di mana early game, okay, Zorn berjaya untuk dapatkan kill. But throughout this game, kita tengok macam mana Chiku boleh stun dia and still boleh dapatkan kill ke atas Zorn. And team daripada Geek Fam nampak macam diorang tak sure macam mana nak counter rotation daripada team Todak, because Todak again, diorang just fokus kepada bahagian purple buff team Geek Fam. Kemudian kita akan pause dekat sini where I rasa Arts ada buat sedikit kesilapan di mana dia menggunakan dia menggunakan dia punya ultimate untuk knock upkan Chiku dan juga Momo. Tapi I rasa better in this kind of situation, better dia menggunakan dia punya first kill, dia punya left hand jab, just untuk dapatkan the extra shield untuk sustain in the team fight, because in this fight, because kalau dia masuk balik dekat dalam tower, dia akan ada the extra defensive capabilities untuk tahan lawan dengan 2 orang. Yes, Chiku punya damage at this point 301 memang sakit, memang sangat-sangat kuat, tapi I rasa better dia dapatkan dia punya shield so dia boleh survive. Knock up tu is interesting kalau dia masuk ke dalam turret, tapi sebab diorang masih kat luar turret, I rasa better dia just spam punya first kill. But anyways, kita akan teruskan kita punya clip dekat sini.
a little bit of a mechanical mistake, but other than that, it's just that Team Todak, mereka berjaya untuk kawalkan game ni because diorang shutdownkan Zorn, and team dari Geek Fam, diorang pun tak ada way untuk initiate dengan cantik. Geek Fam dekat sini very good attempt untuk dapatkan kill kepada Team Todak, di mana Arts dapat setup yang bagus, kemudian Maima very good meteor shower dekat dalam game ni. Walaupun ada sekali tu dia out of position, I pun tertanya juga sama macam kita punya caster, macam mana dia boleh out of position dekat bahagian mid Team Todak. Tapi either ways, in this game, Chiku menunjukkan yang dia masih kuat menggunakan dia punya Brody. Where sekarang ni kita nampak banyak kali dia dah dapat dia punya role, which is the jungler punya role. And dia punya hero pool has gotten bigger. And dia punya proficiency menggunakan jungle heroes lagi kuat. Rotation yang bagus. And banyak damage yang dikeluarkan. Tapi sekarang kita akan tengok itemization untuk kedua-dua team. Di mana sekarang ni kita akan tengok itemization daripada Chiku. Di mana Chiku yang menggunakan Brody kat sini 10-1-3. And I nak pay attention dekat sini disebabkan banyak kali kita nampak Brody, oh Brody kena buat tank, brute force breastplate dulu. Kalau nak buat item damage pun just Blade of Despair. Well, Blade of Despair memang ada. Tapi kita tengok itemization dia. Dia tak siapkan Beast Killer, dia siapkan Rattle Machete. So okay, dia nak damage. And then Blade of Despair. Alright, nak damage. Now, dia punya item healing. Bloodless Axe dan juga Queen's Wings. Dua-dua ni akan tolong dia survive dekat dalam team fight. And I lagi prefer just buat Bloodlust disebabkan you perlukan damage. Dalam team you ada banyak damage. Tetapi bila you punya KDA dah 3-0-1 pada awal-awal game, I rasa better you just focus on dapatkan you punya healing instead of dapat naikkan you punya own defense. Because in this game, dengan adanya Rafaela, dengan adanya Helos, I rasa tak ada masalah untuk you jaga diri sendiri. Leon punya itemization still the same. Cuma I rasa kalau you guys perhatikan itemization daripada Formace ni, dia macam on the way nak siapkan Winter Truncheon. I tak tahu dia nak pakai Winter Truncheon untuk apa, tapi you know, TikTok moment kita boleh faham yang Formace cuba untuk masuk ke dalam enemy punya base and then survive dekat situ. Geek Fam, kita akan ambil masa dekat sini because kita nak tengok dorang punya draft. Arts, Panda dan juga Maima, Chang'e, Granger, Pakito. I rasa hero-hero ni is okay. But I rasa kalau mereka lambat sikit ambil Chang'e dekat sini, maybe jadi lagi okay just because untuk Team Todak, diorang tak tahu. Maybe diorang nak pakai hero yang berkumpul lagi sekali. So better menggunakan hero macam Veil yang betul-betul boleh punish bila team gerak sekali ramai-ramai. But Chang'e technically can do the same also. Dia boleh attack daripada jarak jauh and then dia boleh kena kepada semua orang. I just feel like maybe Chang'e ni kalau dia delay sikit, ambil dia maybe a little bit better. Itemization daripada Chang'e dekat sini a little bit different. Kebiasaannya kita akan nampak Ice Cream 1 dengan Glowing 1, standard item. Tapi kat sini Maima dia menggunakan Enchanted Talisman. It's not a bad item, it's just that menunjukkan yang Maima menggunakan Chang'e dekat sini, dia nak meteor shower dia dapat cepat so that dia boleh clear minion dengan cepat. So dekat sini diorang tunggu untuk late game. Tapi untuk Geek Fam, siapa late game hero diorang, right? Like, diorang ada Marksman, Granger. But Granger is not a late game hero damage. Bandingkan dia dengan Brody, I rasa Brody lagi kuat. And Formace menggunakan Leomord. Leomord late game pun lagi kuat. So, I'm not too sure what the draft is trying to achieve, basically. So, sekarang kita akan tengok kita punya post-game stats untuk tengok the damage numbers daripada kedua-dua team. And for now, kita akan tengok Forgotten One akan diberikan kepada Moy dengan 13 total assist. The Carry dan Rich Guy, again, Chiku. 64,000 damage dikeluarkan, 905 gold per minute dan Sandbag bawa 65,000 damage received. Again, kita tengok daripada side Geek Fam, diorang punya ban. I think it's very good bans. Bankan Hero Moon, bankan Hero Chiku dan juga ban Hero Formace. It makes sense. Tetapi again, look at the balance. Sebab bila kita tengok drafting, kita kena tengok diorang punya balance. Pakito, experience lane, lepas tu dia boleh set up team fight. It's very good. Granger, early to mid game jungler, very good. Well, kalau dia jadi jungler. But in this game, dia tak jadi jungler. So, I rasa it became a situation di mana diorang ambil Granger terlebih dahulu and then baru diorang rasa macam, apa kata kita ambil Fanny kat sini? Sebab diorang tak ada hero tangkap. Which I can respect. But disebabkan Granger ambil awal, disebabkan Chang'e ambil awal, I rasa ini rosakkan diorang punya composition. Again, this is a situation where dua-dua team ada peluang untuk eksperimen. But as a analysis punya standpoint, I rasa Granger dengan Chang'e ambil terlampau awal kalau mereka nak menggunakan Zorn punya Fanny kat sini. Maybe diorang ambil a different goal liner terlebih dahulu. Maybe even Cloud, sebab Cloud dia boleh letak kat side lane, dia boleh letak kat jungle. But enough about the draft. Sekarang kita akan tengok briefly on the damage numbers. Damage paling tinggi untuk Geek Fam is Chang'e dengan 41,000 damage dan team Todak paling tinggi, of course, Brody dengan 64,000 damage. Tapi kita dah nampak damage. Sekarang kita akan tengok kita punya MVP of the game. Di mana dekat dalam game ni memang ada satu player yang menyerlah dan player itu adalah Chiku.
Chiku fighting stat yang tinggi dengan 5,430 damage per minit, 26% total team goal earned, 45% total team damage dealt. Chiku dengan Moon. Nampak agaknya dua player ni, diorang tengah compete untuk cakap, aku boleh keluarkan damage lagi tinggi in the game. Where dua-dua dah achieve over 40% total team damage dealt. Tetapi Chiku hanya 5,430, manakala Moon dah achieve 8,000 lebih. Itemization again yang kita nak emphasize lebih kepada damage, Raptor Machete, Blade of Despair, Bloodless Axe dan juga Queen's Wing. So tahniah kepada Chiku dan juga tahniah kepada Team Toda berjaya untuk kalahkan Team Geek Fam 2-0. Dan sekarang kita akan tengok standings untuk kedua-dua team untuk tengok sama ada perubahan ataupun tidak. Dan sekarang ni untuk group standing Group A, Toda masih kekal nombor 1, manakala yang lain tak bergerak langsung. Pada minggu depan kita memang kena tengok Team SMG dan juga Homeboys macam mana pergerakan ini akan berubah disebabkan kita kena ingat nombor 5 tak akan lepas pada playoff. 1 dan 2 upper bracket, 3 dan 4 lower bracket. So Group A sememangnya grup yang kita kena bagi perhatian yang besar pada minggu hadapan. Tapi buat masa hari ini, apa kata kita tengok Group B pula untuk tengok pergerakan selepas kekalahan Geek Fam, di mana Suhas Evos masih kekal nombor 1, Geek Fam masih kekal nombor 4. So as of right now, macam mana pun Geek Fam akan kekal masuk dalam playoff. And I rasa in this kind of situation, Geek Fam dan juga Red Esport, peluang mereka untuk pergi pada upper bracket agak rendah disebabkan RGMY perform dengan sangat-sangat bagus. Kalau Red Esport continue untuk menang dan RGMY kalah, maybe Red Esport boleh pergi masuk kepada upper bracket. Untuk Geek Fam, I rasa dorang paling tinggi pun boleh naik adalah tempat ketiga. So macam mana pun itu adalah kita punya group standings untuk Group A dan juga Group B. As of right now, kita dah masuk pada minggu ke-7. Minggu depan adalah minggu ke-8, di mana itu adalah minggu terakhir untuk kita punya regular season. Tapi macam mana pun, make sure you guys follow kita punya social media to make sure you guys are up to date bila playoffs, siapa lepas, siapa tak lepas. Tetapi kalau you nak direct information, you kena dengar Fira Fendi because dia akan bagi tahu segala-galanya. Contohnya, minggu depan apa diorang punya schedule, siapa akan lawan and the rest. Because again, information is key. As of right now, Team Bosku memang tak lepas pada playoff, tapi Group A masih ada peluang untuk kita tengok sama ada SMG ataupun Red. Tapi macam mana pun sekarang kita akan pass kepada Fira Fendi untuk interview bersama player Toda, Moon. So Fira Fendi, please take it away. Terima kasih kepada Aiman Lafal dan juga English caster kita untuk analisis sebentar saja tadi. Dan hai, saya Fira Fendi. Kita baru saja menyaksikan perlawanan terakhir untuk hari ini di antara Toda MLBB menentang Geek Fam 2-0. Dan seperti yang anda lihat sekarang, saya berada di atas pentas bersama Moon. Hello Moon. Hello. Okay Moon, so kita tahu you guys dah menang 2-0. Betul. Tapi I nak tanyalah tentang match pertama tadi. Kita tahu Zon menggunakan Digi. Tapi kita nampak play Toda you guys boleh lari. Tapi kenapa tak lari and kenapa bagi Digi to kill? Adakah tu sengaja nak bagi meta Digi to fail ke apa? Actually, kenapa kita orang kasih Digi to kill? Satu sebab nak endkan dia punya streak mati tu, and kalau boleh kita orang tak nak bagi Chiku dapat killing punya dia macam kan ada killing spree legendary so tak nak bagi dia dapat sampai legendary, takut nanti dia mati mid game lepas tu diorang boleh comeback. So that's why so itulah kenapa you bagi Digi kill je, walaupun Zon sebenarnya menggunakan meta Digi Fit, tapi benda tu hampir tak jadi. Betul. Tapi untuk game pertama dan game kedua kita nampak Toda menggunakan hero Leomord. So boleh tahu sebenarnya apa combo yang korang nak buat? Actually meta Leomord ni kita orang just sebab kita orang percaya kat Semeh yang dia boleh bawa apa-apa je offlane yang dia nak. So lagi satu, itu adalah meta trombol orang panggil. Trombol tu apa? Trombol ni dia lebih kurang macam dia tak ada kisah apa-apa lah. Main langgar je lah. Main langgar je. Oh, Todak kan Todak langgar. Betul. Oh, sebab tu lah korang menggunakan hero and cara macam tu. Betul. Okey, tapi tu soalan daripada Fira. Macam biasa kita akan ada soalan daripada penonton dan soalannya adalah, adakah match perlu ada semua kriteria seperti CC, damage dan mobility untuk bantu tim sebaik mungkin? Tu jawapan dia. Tu soalan dia. Okey. Jawapan dia adalah tak kisah, dia ikut pada dia punya team lah. Dia kena balance. At least kalau macam match tu dia tak ada CC, so
antara fighter ataupun hyper ke tank ke, dia nak kena ada sisi. So nak kena balance lah untuk team. So itulah jawapan yang diberi daripada player match kita sendiri, iaitu Moon daripada Todak MLBB. Tapi Moon, I tahu you nak celebrate dengan team you, tapi you ada tak apa-apa pesanan yang you nak berikan kepada penyokong-penyokong Todak? Pesanan saya untuk penyokong Todak, terima kasih sebab support kita orang. Even kita orang awal-awal tu agak down sikit sebab main tukar-tukar eksperimen. And thank you juga kepada Bos Lan, bos kita orang yang selalu bagi support lah ke time kita orang tengah jatuh. And kepada mak ayah saya juga, thank you sebab selalu doakan saya. Itu je lah. Tapi last betul sebelum you turun, boleh tak tunjukkan lagi sekali macam mana cara you celebrate kemenangan? Celebrate saya je lah. Cara you. Cara saya akan buat macam ni. Betul. Macam kita tahu dulu Moon ni macam pemalu sikit, tapi kali ni Moon dah banyak buat celebrate. So Moon, lagi sekali tanya kepada Todak, dan terima kasih Moon untuk interview hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Okay, so guys, kita sudah pun menyaksikan perlawanan terakhir. Ini bermakna kita sudah pun sampai ke penghujung hari ketiga minggu ke-7. Tapi apa kata sebelum tu, kita lihat dulu apakah yang terjadi, iaitu kerana kita ada pemenang yang untuk diumumkan untuk raffle draw announcement. Okey, kita ada 10 orang dan pemenang pertama adalah